Nampak tak? Entry sniper floating 1 pip. Saya beramal. Kita punya TP pun ngam-ngam 1 pip pun tak sampai. Ketinggian dia. Power. Korang punya entry sniper, TP sniper, just imagine korang punya SL 5 pip, lepas tu dia pergi terjun sampai 140 pip. Alam Bazrah dipanggil alam tarik mata. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi kembali lagi kita di segmen siri belajar forex yang disponsor oleh broker Hawk Forex. Kalau korang nak support kita punya sponsor, korang boleh register akaun melalui affiliate link di bawah dan boleh WhatsApp admin saya melalui WhatsApp link di bawah lah. So dah settle intro untuk kita punya sponsor. Sekarang kita nak belajar lebih detail lah berkenaan flat pattern. Jadi hari ni kita nak belajar range of entry untuk flat pattern ni. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita study lah. Jom. Jadi topik kita hari ni adalah entry range bagi flat pattern. Kalau minggu lepas kita belajar cara untuk kenal pasti flat pattern ni, hari ni kita nak belajar dekat range mana yang kita nak ambil untuk entry flat pattern ni. Dalam topik pengenalan chart pattern, saya ada menceritakan berkenaan chart pattern boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu pattern reversal dengan pattern continuation. Untuk flat pattern, ia termasuk dalam kategori chart pattern yang bersifat continuation. Sifat continuation ini boleh didefinisikan sebagai satu pergerakan yang terus mengekalkan arah pergerakan asalnya. Jadi korang boleh tengok saya sediakan satu gambar rajah dekat sini. Jadi yang warna ungu ni adalah arah awal dia, ataupun kalau dekat dalam nota ni pergerakan asal dia. So arah pergerakan asal dia adalah menurun. Kemudian chart pattern continuation dia akan berlaku dekat sini. Dia akan berlaku sedikit buffer ataupun sedikit lagging, ataupun dia macam pause sekejap. Dia nak turun tapi dia tak boleh turun terus. Dia kena tarik nafas sikit baru dia boleh sambung turun. So dia sambung turun yang warna oren ni mengikut arah awal. Dia sambung penurunan mengikut arah awal. So dia continue arah awal dia. Daripada situlah kita panggil dia continuation. Bila mana dia follow arah awal dia. Okay. Definisi continuation chart pattern adalah pattern yang memberi signal untuk price meneruskan perjalanannya mengikut arah price sebelumnya. So dalam bahasa mudah, continuation chart pattern ni dia akan menjadi signal sama ada dia nak teruskan perjalanan ataupun tidak. Dia memberi signal, bukan confirmation. So bila dah ada arah awal dia turun macam ni, lepas tu berlaku pula flat pattern. So korang boleh expect akan berlaku lagi satu penurunan harga yang jaraknya sama dengan arah awal macam yang kita belajar minggu lepas. Pole, flat, pole. Contoh dia pole, lepas tu dia flat. Bukan flat lah, maksudnya dia jadi bentuk selain pada flat ke, dia jadi macam canak balik ke. So tu bukanlah continuation pattern yang kita nak. Kita nak dia melakukan flat, barulah kita ada confirmation. Bukan confirmation lah, kita ada signal untuk dia mengikut arah awal. Maksudnya dia akan pole, flat, pole. Turun, tarik nafas, turun lagi. So faham kenapa dia dinamakan continuation chart pattern? Sebab bila keluarnya pattern ni, dia menandakan dia nak ikut arah awal dia. Arah awal tu adalah arah sebelum berlakunya chart pattern ataupun dekat sebelah kiri. Lepas tu berlaku chart pattern continuation, belah kanan akan ikut arah belah kiri. Oleh kerana pattern ini bersifat continuation, kita akan menggunakan paras range berikut untuk dijadikan sebagai area of entry ataupun kita punya entry range. So yang pertama, untuk setup bearish flat pattern ataupun untuk setup sell, kita akan ambil daripada low range extreme sampai ke mid range extreme. Dekat sinilah yang kita akan cari flat pattern. Kemudian untuk setup bullish flat pattern, kita akan ambil daripada high range extreme sehingga ke mid range. So kalau dalam bentuk lukisan kita akan dapat macam ni lah. So ni untuk bearish flat pattern. Dekat sini pula adalah bullish flat pattern. So untuk bearish flat pattern, daripada low range extreme sehingga ke mid range extreme. Daripada low range ke mid range. So dekat kawasan ni kita akan cari kita punya flat formation. So kalau dah terlebih tu, dia bukan flat dah, dia flat lagi tapi dia akan jadi setup lain. So untuk setup continuation, limit dia sampai mid range sahaja. So untuk continuation ni korang kena kekalkan di bawah mid range untuk setup bearish flat pattern. So dia jadi flat kat sini. Lepas tu dia turun satu kali ganda. Ni tak cukup satu kali ganda sebab tak cukup ruang. Okay. Kemudian untuk bullish flat pattern, ni salah tulis bullshit pula. Pada bapak kau.
bullish flat pattern, bukan bullshy So untuk bullish flat pattern, kita akan ambil daripada high range extreme sehingga ke mid range, high range extreme sehingga ke mid range. So dekat sini kalau dia ngam-ngam dekat sini, okey lah, kita boleh ambil dia, jangan sampai dia terlebih. So kita untuk entry dekat point C ni pula, kita akan ambil point C tu apa? Dia A, B, C, D. A, B, C, D. So minggu lepas ada yang tanya macam mana kita nak dapatkan entry dekat point C. Dekat point C kita akan cari demand ataupun supply zone dekat entry area ataupun entry range ataupun area of entry. Kalau untuk bearish flat, daripada mid range ke low range ni kita akan cari supply zone yang ada. Tak kisahlah dia swap zone ke, drop base drop ke, apa-apa zone yang kita boleh jadikan sebagai supply zone. So untuk bullish flat pattern pula, kita akan cari demand zone daripada area mid range sehingga ke high range extreme. So carilah swap zone ke, rally base rally ke, tak kisah, janji dia adalah zone di dalam mid range ke high range extreme. Price yang bersifat continuation sepatutnya tidak berpatah balik terlalu jauh daripada arah pergerakan pole. Jadi di sini saya hidekan pergerakannya hanya di paras mid range. Untuk dapatkan gambaran yang lebih jelas, macam biasa kita akan tengok dekat chart. Jom. So dekat Euro USD ni saya jumpa satu contoh untuk bearish flat. So kalau korang tengok dekat sini, sini kan dia kecil, 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 tiba-tiba dia besar macam ni. So candle besar ni kita panggil sebagai pole. Jadi kita akan kira daripada sini sampai ke sini. So kita tandakan point A, point B. So point A, point B. Lepas kita dah tandakan point A dengan point B, kita akan ambil Fibonacci dekat sini. Lepas kita akan ambil daripada bawah ke atas. So kita ada low range extreme, lower quartile range, mid range, upper quartile range dengan high range extreme. Jadi untuk setup kita ni, kita tak boleh lebih daripada paras mid range. So kita tanda kita punya mid range. So ni pula kita punya low range extreme. Dan sekarang kita akan cari supply zone dekat sini ataupun dekat belakang-belakang ni. Jom kita tengok. So kat sini kita boleh ambil ke sebagai base? Tak boleh sebab dia ada candle biru lagi kat dalam dia. Lagipun dia pecah lebih daripada 3 candle. Kita nak pecah dengan 3 candle saja. So kalau kita ambil kat sini, tembus pula. So kita nak ambil yang mana? Kita boleh ambil dekat belakang ni. Belakang ni kita ada swap zone. Korang nampak tak kecil tu? Tu adalah swap zone. So kita tarik. Jadi inilah entry yang kita boleh panggil sebagai sniper entry ataupun entry senipis kulit bawang. Lepas je korang entry, dia terus terjun kau-kau macam tu. Dia duduk bawah bukit. Jadi tugas korang sekarang adalah untuk kira panjang pole dan kita ambil daripada point C. Point C korang nak ambil dekat sini ke kat sini? Kita boleh ambil kat sini boleh, kat sini pun boleh sebab dia dua-dua point yang paling tinggi. Sebab point C ni adalah point yang paling tinggi dekat dalam flat range. So kita boleh ambil dekat sini lah. Okay, so dekat sini point C. Dekat sini pula kita punya point D lah. Dekat paras harga ni adalah kita punya point D. Okay, so garisan ni point D dekat sini ataupun dah kena TP dekat sini lah. So entry berdasarkan swap zone ni, panjang entry SL kat mana? SL just above swap zone. Lepas tu TP sampai bawah ni lah. Entry SL TP. So korang punya SL dalam 5 pip, korang punya reward dalam 70 pip. Paling jauh dekat sini dia pergi dalam 140 pip. Bukan bisya-bisya. Just imagine korang punya SL 5 pip, lepas tu dia pergi terjun sampai 140 pip. Power tu. Alam Bazrah, dipanggil alam tarik mata. Selalunya saya tunjuk satu contoh buy, satu contoh sell kan. Hari ni saya baik hati sikit, saya nak tunjuk kat korang 2 contoh sell. So jom kita cari lagi satu. Okay, so dekat pair yang sama, dekat time frame yang sama ni juga saya ada jumpa satu contoh juga untuk bearish flat pattern. So kita buat penandaan dulu untuk point A dengan point B. Okay, so ni dia punya point A, ni adalah point B. Point A, point B. Bila kita dah ada point A dengan point B, kita akan tarik kita punya Fibonacci daripada point B ke point A. Jadi dapatlah kita punya mid range dekat sini, kita punya extreme dekat sini, mid range, low range extreme. So daripada point B ni dia naik slow macam ni. Kita nak cari zone dekat dalam area mid range ke low range. So dekat sini ada tak drop base drop? Tak ada. So korang kena cari swap zone lah. So kalau kita tengok dekat belakang ni ada 2 swap zone, sini satu, sini satu. So kita ambil yang atas ni lah Yang bawah tu saya rasa tembus tu. Kita ambil je yang atas terus. So dekat sini akan jadi point C lah. Dia adalah point yang paling tinggi di dalam flat range. Jadi point D macam mana nak kira? Kita akan kira size pole A sampai ke B. Dan kita akan copy ni dan kita akan letak satu hujung dekat point C dan hujung lagi satu adalah kita punya point D.
Jadi ni point D kita. Nampak tak? Entry sniper floating 1 pip. Kita punya TP pun ngam-ngam 1 pip pun tak sampai. Power kot. Korang punya entry sniper, TP sniper mengikut kepada size pole ni. Alam Bazrah dipanggil alam tarik mata. So sekarang jom kita label dia punya entry pula. Entry level based on swap zone. SL just above there. Lepas tu TP. TP kat situ lah, dekat point D. SL, entry, TP. So risk korang dalam 8 pip, reward dalam 74 pip. Nice. Korang ingat tak minggu lepas saya ada bagi tahu saya sangat suka untuk entry, saya paling suka sekali swap zone. Untuk saya cari TP pula, saya paling suka sekali adalah flag pattern. So ni adalah contoh di mana swap zone dengan flag pattern berlaku dalam satu configuration. Satu setup, dia ada swap zone, dia ada flag. Korang tengok tak macam mana hasil dia? Entry sniper, lepas tu TP pun sniper. So bila gabung dua ni, Cik Ibu Aman, memang meletup-letup lah orang kata. Tapi ni korang perlukan practice sebab ada flag yang fake juga. Tu nanti kita belajar. I lied. Cuma sekarang kita fokus yang basic dulu. Kan saya ajar advance, korang tak faham basic, tak function juga. Pedih hulu hati. Dia macam mana cakap, basic ni lagi penting pada advance. Kadang-kadang newbie ataupun master baru nak up ni, dia akan jual ilmu-ilmu advance. Teknik ni karut. SNR semua mengarut, SND semua mengarut. Teknik aku paling power, paling advance, paling to the top lah. Dia tinggi lagi daripada bukit. So benda apa saya mengapu ni? Apa yang saya cuba nak bagi tahu dekat korang, korang kena master betul-betul basic. Foundation korang kena kuat, barulah korang boleh cover setup advance apa semua. Setup advance tu ada dekat mata saya, tapi saya trade basic je. You lied. Tapi di sebalik basic yang saya trade adalah benda yang advance. Tapi advance tu saya tak terapkan. Dia macam mana lah, alam Bazrah dipanggil alam tarik mata. saya punya trade ni 90% basic, 10% saja advance. Dan advance tu saya guna untuk confirmation, untuk hold position. Tapi untuk saya guna confirmation, hold position ni, saya punya foundation ataupun basic tu kena strong, kena very very solid. Kalau korang punya foundation ni lembik tapi korang punya advance kuat, korang memang kena lipat juga. Lantak lah korang punya advance tu memang tahap dewa punya, tapi kalau tak ada foundation, tak ada function. Faham Foundation ni ataupun basic ni ataupun base, base ni tapak dia, korang kena betul-betul strong. Contoh macam korang nak bina satu menara yang tinggi, Dia tinggi lagi daripada bukit. pasak tu kena dalam, kena lebar, keluas, barulah dia boleh support benda yang tinggi. Benda yang tinggi ni lah advance. Dekat atas tu lah ada macam-macam teknologi, ada macam-macam kemudahan dekat atas bangunan tinggi tu. Tapi tapak dia tu tak ada apa pun, dia just untuk pegang bangunan tu. Sama juga untuk korang pegang market ni, untuk korang ada holding power ataupun untuk korang consume market ni, tak nak bagi market tu consume korang, korang punya base tu kena kuat. Kalau setakat advance saja yang power, Pedih hulu hati. So saya dah bagi dua contoh untuk bearish flag pattern. Sekarang kita nak cari dua juga contoh untuk bullish flag pattern. Jom. Okay, so dekat GBP USD ni saya jumpa satu contoh untuk bullish flag pattern dekat sini. So sekarang kita akan buat penandaan untuk point A dengan point B. So untuk kita tentukan pole daripada point A ke point B, kita kena tengok candle yang besar-besar, lepas tu pergerakan dia banyak biru. Dan kalau kita tengok dekat sini, sini pun besar-besar tapi dia melawan balik dengan merah-merah-merah ni. So kita tak boleh ambil daripada sini, kita boleh ambil daripada sini sampai ke sini. Jadi dekat sini adalah kita punya point A, point B. Jadi untuk bullish flag ni kita akan tarik daripada A ke B. So untuk bullish flag pattern kita akan ambil daripada high range extreme sehingga ke mid range. So kita boleh tanda kita punya mid range dekat sini, kita punya high range extreme dekat sini. So dekat sini mid range, dekat sini pula adalah high range extreme. So bila kita dah tanda macam ni, kita dah ada area of entry untuk flag kita. So daripada mid range ke high range ni kita akan cari demand zone. So demand zone dekat sini macam tak menarik sangat Kita nak cari swap zone macam biasa. So saya tengok drop base drop ni macam cantik Kalau macam dekat atas ni dia macam besar sangat, so kita ambil dekat sini. Kalau cakap nak sniper, carilah yang kecil-kecil sikit. Tapi tu lah, kecil-kecil kena SL pula. Standard lah cakap nak sniper. Sniper mana boleh SL. Kalau kena SL tu maksudnya korang salah lah. Ni backtest memang senang lah untuk sniper-sniper. Tapi selalunya ada reason kenapa saya ambil dekat sini. Saya akan share nanti. I lied. So kita tandakan kita punya entry dekat line ni. Kita ambil daripada swap zone.
SL just below swap zone. So kalau korang tengok kat sini, sini pun sniper. Daripada tadi asyik sniper je, sniper penat lah macam ni. Kepala bapak kau. So bila kita dah ada entry kat sini, so kita tandakan dia. Okay, point C. So macam mana pula nak cari point D? Point D adalah jarak daripada A ke B. Kita ambil satu trend line macam ni, double click, CTRL tarik, copy dia. So kita nak kira daripada point B ke? Bukan, kita akan ambil daripada point C. So inilah point D kita Okay, point D. So kita label kita punya entry SL TP. So kita kira kita punya risk. So SL dalam 16 pip, reward dalam 80 pip. So satu ratio berapa tu? Korang pandai-pandai kira lah. Tapi yang penting jauh lah. Dan kalau korang hold sampai kat sini, sampai 196 pip, dekat nak 200 pip. SL dalam 16 pip, TP 200 pip. Padu tak padu? Alam Bazrah dipanggil alam tarik mata. Dah lah sniper entry lagi, swing pula tu. Apa lagi yang korang nak? Sampai. Ni semua basic Ni basic punya setup. Swap zone basic, check pattern flat basic. Tak payah naik advance teknik ngarut-ngarut. Pelik-pelik betul lah. Dah kalau basic pun boleh buat 200 pip, entry pun sniper macam ni. Korang nak apa lagi Apa lagi yang korang nak? Kalau korang masih mencari-cari, maksudnya basic korang tak strong. Pedih hulu hati. Sebab basic pun dah memang power. Kenapa korang nak cari lagi? Apa yang korang cari? Yang lagi power daripada basic? Tak ada. Basic paling power. Bila basic korang tu power, orang tengok macam korang trade benda yang advance. Sama macam orang bawa kereta. So kalau orang bawa kereta biasa, mungkin korang tengok alah basic je. Tapi kalau orang lumba kereta, sama juga. Dia bawa juga. Cuma bezanya dia bawa laju, tapi tetap sama juga. Ikut lorong masing-masing. Lepas tu lintas. Macam biasa lah. Macam biasa. Benda tu basic. Tapi disebabkan dia bawa lagi laju daripada korang, dia nampak advance. Sebenarnya benda basic tu adalah advance. Advance adalah basic. Tak ada advance lagi power, tak ada basic lagi power. Basic memang lagi power daripada advance. Okay. Yang penting basic tu akan jadi lagi power daripada advance bila basic korang power. Macam tu Okay. So ni baru satu contoh untuk bullish flag pattern. Kita nak cari lagi satu. Jom. So dekat sini saya jumpa satu contoh dekat GBP USD juga, time frame yang sama M30. So jom kita tanda dia punya point A dengan point B. So kalau korang tengok kat sini, pergerakan dia semua memanjang macam ni. Semua bentuk pole. Tapi kita nak pole yang tak ada diganggu sebelum keluarnya flag lah. So dekat sini yang tak diganggu, dekat sini sahaja. Dia biru-biru candle besar, lepas tu baru jadi flag. Kalau korang nak ambil dekat sini, dia biru-biru, ada candle merah satu, biru-biru, tapi kemudian dia dilawan balik dengan candle besar merah. So kita tak boleh lah ambil dia sebagai pole. So kita ambil dekat sini. So ni adalah point A, ini pula adalah point B. A, B. So bila kita dah ada point A dengan point B, kita akan tarik kita punya Fibonacci daripada A ke B. So kita dah adalah low range extreme, low quartile range, mid range, upper quartile range, high range extreme. Kalau korang tak tahu apa benda ni mid range, apa benda ni upper quartile range, saya tak pernah dengar langsung. Tadi tiba-tiba aja flat, minggu lepas aja tengok pole je. Tiba-tiba ni datang mana ni Fibonacci ni. Korang boleh tengok, ada satu video saya share cara saya gunakan Fibonacci. Korang boleh tengok dekat situ. Dekat situ ada 3 siri yang menjelaskan berkenaan trading range dengan trading edge. So tolong tengok. Kalau belum tengok, jangan terus skip. Sebab korang kena power basic. Ni mungkin korang tengok macam advance je Hanzo lukis ni. Basic. So tengok je siri-siri yang lepas, tengok slow-slow, bagi faham, baru pergi next siri. Kalau tak faham, tengok balik. Simple. Saya tak ada delete pun video ni. Korang boleh tengok ulang-ulang sampai pandai. Tak payah bayar 1 sen pun. Cuma iklan tu memang ada lah. So YouTuber dengan iklan mana boleh dipisahkan. So korang janganlah marah. Saya bukan trader, saya YouTuber. Okay. So YouTuber memang banyak iklan. So sambil korang tengok iklan, bukan tengok iklan, tak suruh tengok pun iklan tu. Korang bila keluar iklan, korang pergilah refill air ke, pergi masak sandwich ke, lepas tu datang balik. Dia iklan tu adalah tanda untuk stop dulu, take a break, have a Kit Kat. lepas tu datang balik. Macam tu. So bila tak ada iklan, korang kena fokus. Ada iklan, berhenti sekejap. Kepala bapak kau. So kuncinya adalah untuk korang jangan skip lah apa yang saya dah ajar sebelum ni. Nak skip iklan saya tak kisah, tapi jangan skip siri yang saya dah ajar sebelum ni. Sebab ni adalah siri belajar A to Z, di mana saya akan ajar A, B, C, D, E. Kalau korang tertinggal satu huruf, macam mana korang nak mengeja nanti? Susah kan? So sekarang kita baru masuk dekat huruf B ataupun C. Macam tu lah lebih kurang. Sekejap. Baru masuk huruf C. So jangan pelik-pelik
Sebab ada yang report bagi tahu ada seorang ni dia ambil benda yang saya ajar dekat YouTube, lepas tu dia pergi ajar orang. Lepas tu dia tak boleh nak jawab. Sebab apa saya pun tak ajar habis lagi. Tunggulah at least saya dah ajar siri belajar A to Z. Masa tu korang nak scam orang, lantak korang lah. Ni belajar pun tak habis dah nak scam orang. Pedih hulu hati. Saya relax dulu, sabar dulu, belajar sampai habis. Sekarang kita baru dekat A, B, C. Ada lagi D, E, F, jauh lagi lah. So korang doakanlah saya cukup nyawa nak ajar korang So dekat sini mid range, sini high range. Saya tak payah label dekat tepi ni pun dah ada label So kita terus tanda kita punya swap zone. Swap zone ni adalah kesukaan saya. Korang nak tanda guna benda lain pun tak kisahlah. Macam saya suka swap zone. Dekat sini saya bagi floating sikit. Tak apa, kita bagi chance sikit dekat market nak makan kita. Sebab daripada tadi asyik sniper, entry sniper, TP sniper. Ni kali ni kita bagi chance sikit untuk dia nampak macam kita tengah floating macam tu. Sombong amat. So bila kita punya point B dekat sini, kita punya point C adalah point yang paling rendah di dalam flat range. Okay, so dekat sini point C. So untuk kita tentukan point D macam mana? Macam biasalah, daripada point A ke point B kita ukur dia punya pole. Lepas tu kita copy. Dekat hujung satu ni kita tandakan dekat C ataupun dekat point paling tinggi dekat C. Lepas tu kita dapatlah kita punya point D. So point D dekat sini So tadi yang kita floating tu kita gurau-gurau je dengan market saja je nak bagi dia macam happy sikit, ingat kita nak loss kan. Rupa-rupa kita bagi TP sniper apa. Selalu entry je sniper, ni TP pun sniper. Tadi kita dah ada entry sniper, TP pun sniper. Ni kita bagi chance sikit, bagi dia floating, bam, bagi satu kali TP sniper. Alam Bazrah dipanggil alam tarik mata. So sekarang kita tandakan dia punya entry level. So sini entry, sini SL, sini pula kita punya TP. KSL, entry, TP. Okay, so kita kira kita punya risk dalam berapa pips. Risk dia dalam 15 pip. Reward sampai dekat point D adalah 40 pip. Tapi kalau korang hold paling tinggi dekat sini sampai 100 pip. So setup ni memang boleh pergi sampai 100 pip untuk flat pattern ni. Tapi untuk awal-awal ni korang target sampai point D je lah. Untuk tunggu swing jauh-jauh tu korang perlukan ilmu basic yang dinamakan Market Structure Mastery. Market Structure Mastery ni ada mastery dekat belakang jadi advance ke? Bukan. Jadi itu ke kaedah dia? Bukan. Maksud Market Structure Mastery adalah korang dah betul-betul master market structure. Korang boleh nampak market tu nak terjadi macam mana. So untuk korang nampak macam ni, korang kena betul-betul power korang punya basic supaya korang punya foundation tu memang betul-betul strong untuk tampung setup-setup advance yang korang akan belajar nanti. Paling penting basic. Saya ulang lagi sekali basic lagi penting daripada advance. Advance tu nothing kalau tak ada basic. So saya dah tunjuk 2 contoh untuk bearish flat pattern, 2 contoh untuk bullish flat pattern. Saya harap korang boleh faham lah dengan apa yang saya share ni. Okay. So sekarang kita tengok nota semula. Jadi kenapa sampai mid range sahaja? Apa berlaku kalau terlajak daripada mid range? Kenapa saya limit sampai mid range je? Boleh je dia lebih sikit daripada mid range lepas tu turun. Kenapa nak limitkan? So kita tengok nota. To be continue. So berkenaan ni insyaAllah saya akan ajar pada minggu hadapan. Kalau korang suka video ni boleh tinggalkan button like. Kalau nak tanya apa-apa boleh komen ke bawah. Dan siri ni disponsor oleh broker Hot Forex. Kalau korang nak support kita punya sponsor, boleh register account melalui affiliate link di bawah. Dan boleh WhatsApp admin saya untuk confirmkan korang tim Hanzo ataupun tidak. Kalau korang belum subscribe, tolong subscribe sebab ianya percuma, tak perlukan 1 sen pun duit korang. Dengan saya korang kedekut tapi dengan scammer sanggup bagi 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 pun sanggup. Siap buat loan untuk belajar dengan scammer. Saya ajar free dekat korang teknik-teknik basic yang digelar advance ni. Pedih hulu hati. Saya ajar free dekat korang. So tolong tekan subscribe. Tekan je. Korang tutup mata kalau benci sangat saya. Tutup mata. Tekan. Assalamualaikum. Bye.